Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari وأطلق بلساني يشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله. Terafakkan kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita kitab Idaman Penuntut. Idaman Penuntut Muka surat 47 Rumi. Jawi lap mana Jawi? Jawi 94. Jawi 94. Rumi 47. Kita bahas berkaitan dengan solat jamak, jamak takhir. Ini perbahasan jamak qasar yang ke-6. Habislah malam ni insya-Allah. Boleh habis dah. 6 kali baru habis jamak qasar. Ini yang terakhir jamak takhir. Jamak takhir muka surat 94 Jawi, Rumi muka surat 47 bawah sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir. Adapun jamak takhir cuma 2 sahaja. Jamak takhir ni 2 je syaratnya. Jamak taqdim ada 4. Ingat lagi ke tak? Kalau sempat kita ulang balik nanti. Syarat qasar 8. Kena satu-satu. 8 jamak taqdim, iaitu buat sembahyang yang kedua dalam sembahyang yang pertama, buat asar dalam zuhur, buat isyak pada waktu maghrib. Dia panggil jamak taqdim. Ada 4 syarat, kita dah bahas sebelum ni. Jamak takhir pula dia kata ada 2 syarat aja. Siapa yang tak ingat tu insya-Allah kita ulang balik nanti jamak taqdim kalau sempat. Jamak takhir cuma ada 2 syarat aja, tak banyak. Yang pertama, niat hendak takhirkan sembahyang zuhur. Niat hendak takhirkan sembahyang zuhur tadi tu ke dalam waktu asar. Maknanya tak sembahyang lagi lah, waktu masuk waktu tu tak sembahyang lagi, tinggal sembahyang zuhur tu pada waktu asar nanti. Dah habis waktu baru sembahyang. Dia panggil jamak takhir. Atau maghrib ke dalam waktu isyak. Waktu masuk maghrib tak sembahyang lagi, bila masuk waktu isyak baru sembahyang maghrib. Dia panggil jamak takhir jugalah, 2 tu je. Kalau subuh dengan zuhur ke tak ada, ataupun isyak dengan subuh tak ada buat. Ada 2 je. Jadi niat je, niat hendak takhirkan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar atau maghrib ke dalam waktu isyak. Dan niat itu dalam waktu sembahyang yang pertama. Dalam waktu. Kita dah bincang sebelum ni. Niat jamak takdim
dalam solat yang pertama. Niat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Ini kena dengar betul-betul. Niat jamak takdim dalam solat yang pertama. Bermula takbiratul ihram solat yang pertama, zuhur ke maghrib ke tadi, sehingga ke salam, di antara tu boleh niat jamak takdim. Iaitu niat apa? Aku nak sekejap lagi lepas sembahyang ni terus nak sembahyang asar. Lepas ni, lepas maghrib ni, lepas sembahyang maghrib ni salam-salam terus nak sembahyang isyak. Itu dipanggil jamak takdim. Niat dia mesti ada bermula takbiratul ihram sampai salam. Lebih daripada salam tak boleh dah. Tak boleh niat dah. Jadi kalau niat juga lepas habis salam, Allah terlupa niat jamak takdim nak buat asar, nak buat asar ataupun nak buat isyak ni terlupa, habis tak boleh dah. Habis tu nak sembahyang macam mana? Tunggu masuk asar baru sembahyang. Tak boleh. Dia kena niat dalam tu. Berbeza dengan jamak takhir. Niat jamak takhir bukan dalam sembahyang. Niat jamak takhir luar sembahyang. Tu perbezaan. Kalau orang bagi soalan apa beza niat jamak takhir dengan jamak takdim? Pertama niat dia bezalah, jamak takhir bunyi pun beza, sebut pun beza. Antara perbezaannya adalah jamak takdim dalam sembahyang niat dia. Jamak takhir bukan dalam sembahyang. Tak boleh jamak takhir niat dalam sembahyang. Tak sah. Dia tak boleh. Maknanya ada juga niat sembahyang, tapi niat dia kat luar sembahyang, bukan dalam sembahyang. Iaitu jamak takhir. Dia niat jamak takhir. Jadi bila nak niat jamak takhir ni, waktu yang pertama, mula masuk zuhur sampai masuk asar. Masuk asar tu tak boleh lah maksudnya. Bermula zuhur sampai asar, panjang tu semuanya boleh niat. Sama ada waktu tu tengah, bukan waktu sembahyang lah, sebab dah nak tinggalkan sembahyang zuhur nak masuk asar, bukan sembahyang lah. Dah nak tinggalkan maghrib masuk isyak, nanti nak sembahyang waktu isyak, maka bukan waktu sembahyang waktu tu. Habis tu waktu apa? Mungkin dia tengah duduk termenung, boleh. Tengah bawa kereta, boleh niat. Niat apa? Jamak takhir. Tu je niat. Ataupun aku nak sembahyang zuhur ni, dah masuk dah ni, nak sembahyang waktu asar nanti. Ataupun yang membawa erti yang sama lah. Aku nak jamak takhir. Dah faham dah bila jamak takhir, waktu tu waktu maghrib, maknanya maghrib tu nak tinggal. Boleh lah niat gitu. Tapi kalau nak sempurna, niatlah sahaja aku nak solat zuhur nanti waktu asar. Walaupun ketika membeli belah ke, yelah cukup syarat dia kena musafir apa semua kan. Jadi bila macam tu, tengah beli belah, tengah nak bayar ni, berapa tu teringat, zuhur dah masuk dah ni. Zuhur dah masuk ni. Terus niat jamak takhir, nak buat jamak takhir sekejap lagi, lepas tu bayar. Boleh. Masa dalam toilet pun boleh. Dalam toilet pun boleh. Tengah buang, peluk. Allah terlupa niat. Takut nanti keluar toilet terlupa pula nak niat. Niat dalam toilet niat. Tak perlu keluar kat mulut. Niat ni dalam hati. Tak kisah tengah mandi, tengah sabun, tengah buat apa sekalipun. Janji waktu tu waktu yang pertama. Daripada masuk waktu zuhur sampai habis zuhur tu waktu tu. Tempoh yang dibenarkan adakah boleh? Katakanlah lagi, kalau tengok jam, lagi 15 saat nak masuk waktu asar. Masa tu baru niat. Kan tadi kata waktu tu itu secara umum. Waktu yang pertama tu secara umum aja. Kata 15 saat lagi ni. Okey, 10 saat lagi nak habis waktu. Nak habis waktu zuhur, nak masuk waktu asar. Niat waktu tu tak boleh. Tadi kata boleh. Itu secara umum je waktu pertama. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kadar 1 rakaat. Atau mudah ceritanya, sekurang-kurangnya seminit sebelum habis waktu. Itu syarat dia. Kalau kata Allah terlupa nak niat, tak nak sembahyang zuhur ni, tak nak sembahyang maghrib ni, nak sembahyang lepas ni, terlupa. Tengok jam, lagi 30 saat nak habis waktu. Nasib baik tak habis lagi, dia kata pop dia niat. Tak boleh. Tak sah. Tak sah. Berdosa lagi nya. Sebab nak sembahyang pun tak sempat dah. Ada lagi 30 saat nak habis waktu. Dalam masa zuhur yang sepanjang-panjang zuhur, 1.5, 2, 3, 4, 3 jam tu boleh lupa. Lalai sungguh. Teruk sungguh. Dah 30 saat lagi nak habis maghrib, nak masuk isyak dah, baru teringat, niat dia tak sah dah. Niat apa? Jamak takhir tadi tak sah dah. Maka berdosalah kat situ. Nanti dia sembahyang, kena sembahyang juga maghrib tu. Jadi qada. Dah jadi qada, dia tak jadi jamak takhir. Niat jamak takhir pun jadi qada. Kerana secara umumnya waktu niat jamak takhir adalah pada waktu yang pertama. Janji jangan habis waktu. Itu secara umum. Detailnya, pendetailannya lagi 1 minit. Atau dalam kitab dia kata gitu. Dalam kitab dia kata kadar 1 rakaat solat sunat.
Satu rakaat tu seminit lah. Jadi kalau nak niat jamak takhir, walaupun boleh nantilah, hati-hati jangan sampai beberapa saat nak habis baru niat waktu tu. Tu waktu dia. Kadar masa 1 rakaat untuk habis waktu. Okey, kalau tidak berdosa. Kalau dia tak niat jamak pada waktu yang pertama, dia terlupa seronok. Dia ada keinginan nak jamak takhir, dia ada keinginan, tapi itu katalah pukul 10 pagi. Nanti tak payah sembahyang Zuhur lah, sebab banyak nak buat ni. Banyak tempat nak pergi gitu gini, tak payah sembahyang Zuhur lah. Nak sembahyang Zuhur waktu asar nanti. Itu baru 10 pagi. Dia ada lintasan, dia ada fikir gitu. Bila dia dah letak, dah set dalam kepala, maka dia pun buatlah kerja dia, pergi situ, musafir kan, pergi situ, pergi sini, dah lupa dah. Masuk waktu Zuhur, lupa dah. Sebab memang dia ada niat, tapi pukul 10 pagi mana boleh niat pada waktu pertama. Gitu gini, tahu-tahu dah masuk asar, lupa. Alamak, biasa jadi ni. Allah, lupa niat. Memang niat tak bahasa memang nak sembahyang jamak takhir, tapi waktu nak duduk fikir-fikir tu, masa tu tak masuk waktu lagi. Bila dah masuk waktu, macam terlupa. Akhir sekali sekarang dah masuk asar, tak boleh dah. Memang sembahyang Zuhur tetap kena sembahyang, jadi qada lah, maksud tak boleh tu. Jika dia tak sengaja, tak berdosa. Jika dia dikira cuai, berdosa. Yang itu kena tahu dekat akhirat nanti baru tahu cuai ke tak cuai. 3 jam boleh kata tak ingat, cuai lah agak-agak. Kalau kita kata bukan sengaja, tak ingat sungguh, tak apalah, katalah macam mana pun, kita yang akan tanggung nanti. Kalau betul tak ingat sungguh, bukan sebab lalai, walaupun ada masa 3 jam untuk niat, tak apa, tak berdosa lah nanti. Kat akhirat tahulah. Tapi kalau kata je 3 jam, kata je tak ingat, tapi sebenarnya dia yang cuai, tak bersungguh, menyebabkan jadi lupa, nanti dia juga kena tanggung. Cuma gitulah. Dari segi dosa tak dosa, kalau cuai berdosa. Kalau memang terlupa sungguh, tak berdosa. Tertidur ke, tak berdosa. Dari segi sembahyang, tetap kena sembahyang Zuhur. Kalau maghrib, kena sembahyang maghrib, tapi tak jadi tunai lah, jadi qadaan. Ataupun lagi beberapa saat nak habis waktu yang pertama tadi, dia baru niat. Dia pun lepas niat, tak apa, dah niat dah, lagi 30 saat nak habis waktu ni, niat jamak takhir. Konon-konon nanti masuk je waktu yang kedua, dah masuk asar, dah masuk isyak, dia pun sembahyang lah, siap niat jamak takhir lagi, tetap jadi qada. Berdosa ke tidak, bergantung kepada cuai ataupun tidak. Jika cuai, berdosa. Qada, sembahyang jadi qada, automatik jadi qada. Dan kalaulah dia niat untuk jamak takdim, contohnya dia niat nak jamak takdim, nak sembahyang asar waktu Zuhur, nak sembahyang isyak waktu maghrib, dah niat dah ni, niat nak dalam hati niat. Tiba-tiba pukul 3 petang, nak tukar, boleh. Pukul 4 petang, boleh. Janji 1 minit sebelum habis waktu tu, make last tu, nak tukar daripada jamak takdim tadi nak pergi ke jamak takhir, boleh. Tiba-tiba juga tak jadi lah, ingat nak jamak takdim, tapi ada hal pula gitu gini, tukar jamak takhir, boleh niat jamak takhir. Bukan dah niat nak jamak takdim, tak boleh dah. Sebab jamak takdim niat dalam sembahyang dah semua. Dia tak sembahyang lagi. Jadi bila macam tu, dia boleh tukar kepada jamak takhir pula, dengan syarat paling kurang 1 minit sebelum habis waktu. Okey. Ataupun terbalik, dia niat nak jamak takhir. Niat dah nak jamak takhir ni, siap niat dah. Masuk pukul 7.30, dah bunyi azan maghrib. Tak sempat ni maghrib, payah nak berhenti tu, arek nak cari payah gitu gini. Tak apa lah, kita buat jamak takhir lah. Pukul 7.30 masuk maghrib. Maksudnya dia nak buat maghrib dalam isyak nanti. Masa panjang isyak kan, relax lah sikit. Tiba-tiba pukul 8 tengok ada R&R. Alang-alang nak berhenti, nak buang minyak, semayang terus ha. Dah niat jamak takhir dah, pop tukar, nak buat jamak takdim, boleh. Tak ada masalah. Boleh tukar je. Boleh tukar. Itu jamak takhir, melambatkan, meninggalkan sembahyang yang pertama untuk dibuat pada waktu yang kedua, tapi masih lagi dinamakan tunai. Walaupun nama tinggal sembahyang lah tu, tapi tetap tunai. Kenapa sembahyang Zuhur dia waktu asar, sembahyang maghrib dia waktu isyak dinamakan tunai? Sebab dia ada niat nak jamak takhir. Bila dia sembahyang nanti, bukan qada, jadi tunai. Bila tunai lah, pahala pun pahala tunai.
Qada pahala kurang, tunai lagi tinggi, lagi besar pahala. Dan niat bila dah masuk dah apa? Dah niat gitu, dia dah niat jamak takhir. Dia dah niat jamak takhir nak semayang Zuhur waktu asar nanti. Masuklah asar, maka berlalunya Zuhur dia tak berdosa walaupun tak semayang lagi sebab dia niat tadi. Kemudian nak semayang ni, nak semayang. Bila dia nak semayang, dia pun nak semayang Zuhur ni. Apa perlu dia niat? Nak semayang Zuhur ni. Perlukan niat jamak takhir? Tak perlu dah. Niat apa? Macam semayang Zuhur biasa. Usalli fardhu zuhri, tu je. Jamak takhir tak payah. Kenapa? Dah niat pada waktu yang pertama kan? Niat dia berasing. Dah niat kepada waktu yang pertama. Dah niat dah. Habis dalam semayang tak payah. Jadi Allahu Akbar macam kita semayang biasa. Macam mana kita semayang Zuhur biasa? Sahaja aku semayang fardhu Zuhur kan? Kalau jadi makmuman kan? Gitulah. Kalau ada qasar, kena qasar lah dalam takbir tu. Kalau nak 2 rakaat. Itu pun perbahasan qasar. Tu je. Habis tu nanti nak semayang asar nanti. Sahaja aku solat fardhu asar. Jamak takhir tak payah? Tak payah. Bukan tak payah tu maksud tak boleh buat, nak buat silakan tapi tak payah. Sebab apa? Sebab dah memang waktu asar kan? Nak niat jamak takhir apa? Memang waktu tu waktu asar, semayang asar je lah. Habis Zuhur, yang semayang Zuhur tadi tak payah niat jamak takhir, tak payah. Kenapa? Dah niat waktu yang pertama. Jadi kita tak berserabut. Tapi kalau nak niat juga, itu jadi panjang. Apabila dia dah niat pada waktu yang pertama, masuk waktu yang kedua, dia nak semayang Zuhur, dia niat sahaja aku solat fardu Zuhur. Okey, dia nak buat jamak dan qasar sekali sahaja aku solat fardu Zuhur. Jamak takhir. Tu lah jadi. Padahal tak perlu jamak takhir dengan asar. 2 rakaat. Tu aja tu. Qasar 2 rakaat. Kerana Allah Taala. Atau bahasa Arabnya usalli fardu zuhri rak'ataini. Kalau nak buat qasar lah, rak'ataini 2 rakaat, qasran majmu'an ila al-asri jam'a takhir lillahi ta'ala. Itu yang jadi panjang tu. Sedangkan tak perlu dah. Niat macam biasa je. Saja aku solat fardu Zuhur. Saja aku solat fardu asar, semayang asar. Macam tu juga dalam semayang jamak takdim sama je. Masa jamak takdim, niat dalam semayang yang pertama. Kita dah bahas sebelum ni, minggu lepas. Jadi, ketika takbir Allahu Akbar, boleh niat dalam takbir ihram tu. Jadi panjang pula. Niat atau lain lah. Nak jamak takdim ni, jamak takdim. Nak buat asar masuk dalam Zuhur. Jadi ketika semayang Zuhur, Allahu Akbar, sahaja aku semayang fardu Zuhur. Cukup lah. Kalau nak qasar, kena qasar dalam takbir ihram. Qasar. Cukup dah. Habis jamak takdim bila nak niat? Niat bermula daripada takbir itu sampai salam. Mana-mana? Masa rukuk boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jamak takdim. Kat situ. Boleh. Kama sallaita ala Ibrahim. Berhenti kejap. Jamak takdim. Niatlah nanti. Boleh. Tiba-tiba nak masuk juga dalam takbiratul ihram. Itu jadi masalah. Masalah apa? Panjang. Masalahnya tu je. Sedangkan boleh niat di mana-mana. Jadi semasa ketika takbir sahaja aku solat fardu Zuhur. Qasar 2 rakaat. Bila waktu asar nanti? Bukan waktu asar. Bila nak semayang asar, jamak takdim ni. Nak semayang asar nanti, sahaja aku solat fardu asar. Jamak takdim tak payah niat. Kan dah niat dalam solat yang pertama. Sebenarnya senang aja. Tapi bila kita nak masuk, sahaja aku solat fardu asar. Jamak takdim. Yang apa? Jamak takdim dengan Zuhur. 2 rakaat, qasar. Kerana Allah Ta'ala. Itu jadi sekabut. Padahal senang aja. Niat tu senang aja. Jadi, jamak takhir ni, lepas kita dah niat pada waktu yang pertama, lintah kat hati gitu. Kalau payah-payah nak lintah kat hati, sebut je lah kat mulut. Jangan bagi orang tengok dah. Tak apa, dia cakap sorang-sorang. Sebut je lah kat mulut. Maksudnya, aku nak semayang fardu, aku nak semayang jamak takhir. Kalau nak panjang lagi, nak buat jamak takhir waktu asar nanti, waktu isyak nanti. Sebut kat mulut. Sebab payah sangat nak lintah kat hati. Sedangkan niat tu lintah hati, bukan sebut kat mulut. Kadang-kadang kata, macam mana nak lintah kat hati? Sebut. Usalli lah. sebut. Tapi bukan semayang, sebut aja. Maka bila sebut adalah niat kat hati. Kalau tidak, tak perlu lintahkan kat hati je. Kemudian ingat, masa nak semayang waktu yang pertama semayang tu, nak semayang Zuhur atau nak semayang Maghrib tu, cuma niat sahaja aku solat fardu Maghrib, memadai dah. Masa nak semayang Isyak, sahaja aku solat fardu Isyak, memadai. Kalau nak qasar, kena 2 qasar. Habis. Tak susah pun sebenarnya.
Itu syarat yang pertama. Syarat pertama, jamak takhir. Syarat yang kedua, berkekalan safarnya, safar tu musafir lah. Berkekalan safarnya hingga selesai kedua-dua semayang. Berkekalan safarnya hingga selesai kedua-dua semayang. Cuba kita tengok jamak takdim. Jamak takdim nombor 4 tu, berkekalan safarnya hingga takbir sembahyang yang kedua, tetapi tidaklah disyaratkan sampai tamat. Yang ini berkekalan safarnya hingga selesai kedua-dua. Nampak apa beza dia? Jamak takdim janji dapat takbiratul ihram hingga takbir semayang, takbiratul ihram sahaja. Jamak takhir dia kena habis. Dia kena habis sembahyang yang sembahyang yang kedua-dua sembahyang. Macam mana juga? Contoh, kalau jamak takdim ini cerita maksudnya atas kenderaan lah. Kapal terbang ke, kereta api ke, kapal ke, yang mana atas kenderaan yang boleh berdiri, yang kita cerita minggu lepas atas gajah ke, gajah orang dulu naik gajah, dia macam rumah, bukan rumah lah, macam besar apa nama besar tu, dia boleh naik, boleh berdiri pun atas tu. Ataupun tu dululah. Sekarang kereta api bukan boleh berdiri, kapal terbang kalau dibenarkan lah. Velfire boleh tak berdiri? Boleh tak? Tak boleh. Lori, itulah kendaraan yang boleh berdiri, boleh sembahyang sempurna, boleh menghadap kiblat dengan sempurna. Okey, maka dia sembahyanglah fardu. Contoh dia buat jamak takdim. Dia sembahyang zuhur dulu, Allahu Akbar, dalam kenderaan ni, padahal dah nak sampai dah qaryah dia. Dah. Allahu Akbar sembahyang. Yang pertama, sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur, kemudian nak sembahyang asar pula kan, jamak takdim. Takbir Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar je, masuk qaryah dia. Terus masuk dah sampai qaryah. Dah masuk sampai kampung dia, sampai taman dia dah. Tapi dia sempat takbir tak di luar taman, di luar qaryah? Sempat takbir, cukup, memadai. Dia enggak masuk sembahyang sampai habis macam biasa je. Memadai. Dan jamak takdim dia sah. Tu dia kata takbir saja. Tapi kalau dia niat dua, dia nak qasar, kena buat tamam kan? Itu masalah qasar pula. Kena campur semua masalah ni. Sebab qasar, jika dia tengah semayang tu tiba-tiba sampai, dia kena habiskan dengan tamam. Ni cerita atas kenderaan walaupun tak berlaku kat kita lah. Okay. Jadi berbeza dengan jamak takdim. Berbeza dengan jamak takhir. Jamak takhir dia kena habis semayang. Habis dua-dua semayang. Jika dia sembahyang, katalah dia sembahyang zuhur, dia buat jamak takhir. Jamak takhir dia sembahyang zuhur. Dalam perjalanan ni, tengah berjalan, Allahu Akbar, takbir. Rakaat pertama. Masuk rakaat kedua sampai qaryah dia. Dia nak buat jamak takhir ni, sembahyang zuhur, sampai qaryah dia, maka sembahyang dia jadi qada. Apa beza dia? Kalau jamak takdim, dia buat zuhur atas kenderaan, lepas habis tu terus dia buat asar. Dia takbir, Allahu Akbar. Masa dia tengah buat asar, sembahyang asar tak habis lagi sampai, maka sah sembahyang asar dia. Wah, tu beza dia. Jamak takhir dia kena habis. Kalau tidak jadi qada. Okey. Berkekalan safarnya hingga selesai kedua-dua sembahyang. Itulah, tu maksud dia. Dan maksud dia juga, contohnya asal dia nak buat jamak takhir. Dia asal nak buat jamak takhir. Kemudian dia pun musafir lah. Sampai tak sembahyang lagi. Sampai destinasi, sampai rumah lah senang. Sampai rumah, sampai qaryah dia tak sembahyang. Tapi ketika dalam perjalanan dia niat jamak takhir. Jamak takhir. Tiba-tiba nantilah. Katalah zuhur asar kan. Pukul 3:30 lah. 3:30 sampai rumah. Niat jamak takhir. Sampai rumah waktu zuhur. Maka dia kena sembahyang zuhur macam biasalah. Jamak takhir tu kira bukan batal, kira tak kira lah niat tu. Maka dia sembahyang zuhur macam biasa, asar tak boleh lah. Asar tunggu masuk asar. Dan dia tak boleh tu tunggu masuk asar, lepas tu dia buat jamak takhir. Nak buat jamak takhir apa dah kat rumah? Dia sampai awal. Okey, kita faham lah tu logik lah. Niat jamak takhir, entah macam mana duk tangguh. Akhir sekali sampai ke destinasi, sampai ke rumah dalam keadaan tak sembahyang lagi. Dan tak habis waktu pun lagi.
Zuhur tu. Maka dia kena solat Zuhur macam biasa, asar nanti tunggu masuk waktu. Satu keadaan, yang ni ada berlaku viral beberapa bulan yang lepas. Padahal kalau kita mengaji dah tahu dah, berkekalan safar hingga selesai kedua-duanya. Patut tak perlu viral. Kalau ingat lagi lah, ada viral. Macam mana? Dia niat jamak takhir. Kemudian dia niat jamak takhir, nantilah dia tangguh-tangguh. Habis waktu Zuhur. Nantilah. Tiba-tiba Allah keluar pula kotor. Dia lah buatlah masalah apa pun. Nak berhenti tak ada tempat apa. Tahu-tahu sampai rumah. Pada waktu yang kedua, waktu asar. Dia tak sembahyang Zuhur lagi. Yang tadi dia sampai waktu Zuhur. Sembahyang je lah Zuhur tak habis lagi dekat rumah. Ini Zuhur dah habis. Oh tak apa, jamak takhir niat dah pun. Okey. Lepas tu tangguh atau ada masalah atau malas nak berhenti sebab ramai sangat. Apa-apalah, jam. Buatlah masalah apa pun. Sampai rumah, waktu tu dah asar. Tak habis asar lagi lah. Sampai rumah. Macam mana Zuhur dia? Ikut video yang viral tu, dia kata sembahyang jamak takhir boleh. Dia panggil jamak takhir tamam. Sangat mengelirukan. Jamak takhir tamam. Dengan maksud jamak takhir kena buat 4-4. Di rumah. Sedangkan tengok, syarat jamak takhir berkekalan safarnya hingga selesai kedua-dua. Musafir hingga selesai dua-dua sembahyang. Yang tadi dah habis musafir dah. Dua-dua tak sembahyang. Maka bila dia sampai-sampai, dia sembahyang asar dia jadi tunai lah sebab waktu asar. Masalah Zuhur ni jadi apa? Jadi qada. Kita tak panggil jamak takhir tamam di rumah. Kita tak panggil. Cuma walaupun dia niat jamak takhir sekalipun di rumah dan dia buat tamam, dia buat 4, tetap juga jadi qada. Cuma nak guna istilah tu boleh, tapi kan macam mengelirukan. Boleh buat jamak takhir di rumah. Iaitu apabila dah niat nak buat jamak takhir dalam perjalanan atas sebab-sebab tertentu, tak sempat, tak boleh nak singgah mana-mana, sampailah di rumah, maka boleh buat jamak takhir kat rumah. Tapi kena buat 4-4 lah, tak boleh buat 2. Apa kena ayat itu? Itu yang jadi viral. Tok-tok guru habis dia keluar video masing-masing. Sebenarnya betul lah buat 4-4. Tapi bukan nama jamak takhir. Nama qada. Tapi kalau kita nak kata, nak salahkan dia tak boleh juga. Sebab apa? Sebab qada ni kalau nak tahu jamak lah. Jamak takhir. Perasan tak? Sembahyang qada ni jamak takhir. Perasan tak? Jamak tu apa? Himpun. Takhir tu apa? Ya, maksud yang dah tertinggal. Jadi jamak contoh dia masuk waktu tu waktu Zuhur, dia dah sembahyang Zuhur. Kemudian dia ada tinggal dulu 18 tahun lepas. Dia tinggal sembahyang subuh. Maka dia boleh tak qada waktu Zuhur lepas dia sembahyang Zuhur, yang sembahyang Zuhur tu fardu tunai lah. Boleh tak nak qada Zuhur subuh waktu tu? Boleh kan? Boleh. Namanya jamak Zuhur dengan subuh. Jamak lah tu. Jamak lah tu. Dulu dia tinggal asar. Dulu dia tinggal asar. Kita ambil ni. Dulu dia tinggal Zuhur. Dia ada pernah tinggal solat Zuhur. Masa lama dah, berpuluh tahun lepas. Waktu tu waktu asar. Dia pun sembahyang asar tunai lah. Di rumah dia sembahyang tunai asar. Dia pun ingat, aku dulu ada tinggal Zuhur. Ataupun tak kisahlah banyak-banyak. Nak sembahyang qada Zuhur boleh tak? Boleh. Dia pun Allahu Akbar. Niat apa? Niat qada Zuhur lah. Qada. Tapi itulah nama jamak. Iaitu menghimpunkan dua. Dan tak boleh buat qasar. Buat dua. Tak boleh. Namanya jamak tamam. Dari segi bahasa. Jadi yang jadi viral tu, dia mungkin dari segi bahasa lah. Betul lah. Jamak takhir tamam. Betul lah. Tapi maksud jamak takhir tu qada. Walaupun dia niat tunai, tetap jadi qada juga. Dan tak boleh buat qasar. Kenapa dia kata tak boleh buat qasar? Dia kata tak boleh buat qasar menandakan dah tak ada musafir dah. Sebab tu tak boleh buat qasar. Tapi guna istilah jamak takhir. Aduhai. Itu yang jadi kecoh kejap. Sebenarnya qada kita tu jamak. Tapi jamak qada kita memang lagi special. Boleh subuh dengan Zuhur, boleh subuh dengan Isyak,
boleh jamak Zuhur dengan Zuhur dengan Zuhur dengan Zuhur. Bukan jamak dua. Berjamak-jamak boleh buat. Jamak 18, jamak 20 pun boleh. Jamak dari sudut bahasa. Jamak pula kena tamam. Tak boleh qasar dari sudut bahasa. Dia main-main bahasa gitu. Kecoh satu Malaysia kejap. Siapa yang tahu lah. Siapa ada tengok? Ada tahu tak? Jamak tu. Seorang tak tahu cerita. Ni semua tak main telefon ni. Geng-geng ni bagus ni geng-geng ni. Bahaya kejap. Sebab dia yalah, ustaz, kita faham lah ilmu mungkin tinggi. Cuma janganlah main bahasa gitu. Habis kecoh kejap. Jadi bila dia berniat nak jamak takhir dalam perjalanan, dalam musafir, atas sebab-sebab yang tertentu, tak boleh berhenti kat mana-mana. Sedangkan waktu yang pertama maghrib dah tinggal dah pun, dah masuk isyak dah. Berhenti, nak berhenti nanti sikit lagi. Allah, anak pula menangis. Allah, kalau berhenti ni sekabut pula. Allah, nak kena sampai rumah dah tak jauh dah. Katalah 10 km lagi. Kalau berhenti boleh je buat jamak takhir. Maghrib dah tinggal dah. Niat dah ada dah niat. Kalau berhenti jamak takhir jadi tunai. Sikit. Tak tahu sampai rumah, sampai qaryah. Okey. Maka sembahyanglah dia maghrib. Memanglah. Niatlah nak niat tunai ke, niatlah tetap jadi qada juga. Niatlah nak jamak takhir pun. Lepas tu sembahyang isyak tunai. Soalannya, berdosa atau tidak? Tak berdosa. Nah, kat situ je poin dia, tak berdosa. Sepatutnya tinggal sembahyang berdosa. Habis tinggal sembahyang tu tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Kerana dalam perjalanan, dalam waktu yang pertama dia niat nak jamak takhir. Bila habis waktu tak berdosa. Sebab tu kita kena niat jamak takhir kalau nak buat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Kerana bila habis sahaja waktu, kita tak berdosa meninggalkan sembahyang. Cuma sembahyang nanti, lepas tu sembahyang lah? Ya, sembahyang. Sembahyang kat mana? Ketika musafir lagi ke? Ya, masih musafir. Sembahyang tu jadi tunai maghrib. Tak, dah kat rumah, sembahyang tu jadi qada. Tak susah pun. Okey, base. Tu yang kedua. Jadi dia kata, pada jamak takhir ini tidak disyaratkan tertib. Jamak takdim wajib tertib. Sembahyang Zuhur, lepas tu mesti sembahyang asar. Yang nak buat asar dalam Zuhur ni. Sembahyang maghrib, lepas tu mesti kena sembahyang isyak. Tak boleh buat isyak dulu, tak boleh buat asar dulu. Tak boleh. Wajib tertib. Berbeza dengan jamak takhir, tak disyaratkan tertib. Malahan bila sudah masuk waktu yang kedua, umpamanya waktu asar, boleh dikerjakan asar dahulu dan Zuhur kemudian. Boleh. Atau Zuhur dahulu, asar kemudian. Mana-mana dulu. Tak wajib tertib. Tapi sunat tertib. Afdalnya buat ikut turutan lah. Zuhur dulu baru asar. Tapi nak buat asar dulu pun boleh. Kenapa boleh buat asar dulu? Dah tuan waktu. Dah masuk asar kan? Tuan punya waktu. Boleh. Lepas tu Zuhur tu lah yang jamak takhirnya. Boleh ke sembahyang isyak ni? Isyak dulu. Boleh. Tak sembahyang maghrib lagi? Boleh. Kenapa? Tuan punya waktu dah masuk isyak kan? Habis maghrib, lepas pada tu sembahyang maghrib. Tu. Okey, habis. Ada satu lagi ke saya tinggal lah? Ada tinggal tak? Ada satu syarat lagi tak tulis ke? Oh, tak ada tulis. Ada satu lagi. Tak ada. Satu lagi, tidak disyaratkan mualat. Tak ada. Tu kena dobek tu. Saya tak perasan. Maknanya ada dia bukan syarat. Dia bukan syarat pun. Jamak takdim wajib mualat. Apa maksud mualat? Lepas nak buat asar waktu Zuhur ni, lepas sembahyang Zuhur mesti terus sembahyang asar. Tak boleh lama-lama. Di antara sembahyang Zuhur dan sembahyang asar, salam sembahyang Zuhur dengan takbiratul ihram sembahyang asar tak boleh lebih daripada berapa minit? 2 minit. Dalam kitab kita kata 2 rakaat solat sunat lah. 2. Okey. Maknanya mesti mualat, mesti berturut-turut. Kalau nak sembahyang Jumaat sekalipun berjemaah, habis je sembahyang Jumaat, bagi salam je, jangan duk wirid-wirid terus bangun untuk sembahyang asar. Buat jamak takdim. Okey. Maknanya mualat berturut-turut adalah syarat dalam jamak takdim. Tapi jamak takhir tak ada. Dia tak sebut kat sini. Tak syarat. Jadi boleh sembahyang dah masuk asar dah ni, sembahyang Zuhur dulu. Pukul 4.30 masuk asar sembahyang Zuhur. Sebab dia dah tinggal Zuhur tadi, dia jamak takhir sembahyang Zuhur. Sembahyang asar pukul 7. Boleh? Tapi tak ada guna lah dia nak buat jamak takhir sembahyang asing-asing. Cuma boleh. Tak disyaratkan mualat.
Tak disyaratkan berturut-turut. Di antara solat yang pertama dengan solat yang kedua, boleh berapa lama pun, janji jangan habis waktu je. Maka orang yang daimul hadath pada mazhab Syafi'i, buat jamak takhir, jangan buat jamak takdim. Daimul hadath ni macam mana? Orang yang daimul hadath, orang yang sentiasa berhadas. Contohnya perempuan istihadah, semayang wajib semayang. Contohnya lelaki silsil baul, keluar kencing tak berhenti. Silsil rih, keluar kentut tak berhenti. Buasir, tahap 4, keluar darah tak berhenti, dan sebagainya. Yang mana dia panggil daimul hadas, dia sentiasa berhadas, ada sentiasa najis kat dia. Allah uji dia dengan penyakit tu. Okey, maka dia sentiasa ada najis. Bagi orang macam ni nak buat jamak takdim tak praktikal. Sebab dua sembahyang, dua kali wuduk. Dua sembahyang, dua kali wuduk bagi orang daimul hadas dia panggil. Jadi kalau dia sembahyang Zuhur, jamak takdim. Nak sembahyang Asar waktu Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur, habis sembahyang Zuhur, tak apalah. Dia kena pergi ambil wuduk. Kalau dia ada air kencing ke apa, kena buang air kencing, basuh, ambil wuduk, lepas tu sembahyang Asar. Dalam masa jarak tu jangan lebih 2 minit. Sempat? Tak sempat. Berlari tak sempat. Tapi kalau jamak takhir, baik, boleh buat. Macam mana? Tak kisah. Dia niat jamak takhir, walaupun dia daimul hadas, walaupun dia istihadah, bila masuk je waktu asar, tak payah sembahyang Zuhur lagi, biarkan, tak apa, tak payah sembahyang Zuhur sebab jamak takhir. Kemudian bila masuk waktu asar, sembahyang Zuhur, ambil wuduk semua, sembahyang Zuhur. Lepas tu nak sembahyang asar tu, pergi masuk toilet, sejam pun tak apa, betul sembahyang asar. Tu mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain dia tak ada syarat tu. Mazhab Syafi'i tu syarat tu. Jadi mazhab Syafi'i bagi orang daimul hadas tidak praktikal, bukan tak boleh, tidak praktikal untuk buat jamak takdim, kerana jarak 2 minit memang tak cukup. Jamak takhir bagi orang daimul hadas tak ada masalah. Jadi sebab tak wajib mualat. Jamak takdim wajib mualat. Jamak takhir tak wajib mualat. Jamak takdim wajib tertib, mesti tertib. Tertib semayang tadi tu, mesti Zuhur dulu baru Asar, Maghrib dulu baru Isyak. Jamak takhir tak kisah mana dulu, sunat Zuhur dulu baru Asar, tak wajib. Mana-mana boleh. Best. Selain dari orang musafir, selain daripada orang musafir, maka orang bermukim pun harus juga semayang jamak. Habis dah jamak kerana musafir dah habis. Qasar kerana musafir dah habis. Qasar memanjangkan daripada 4 kepada 2 hanya ada pada musafir saja. Lebih 2 marhalah saja. Ada hanya untuk musafir. Yang itu memendekkan 4 jadi 2. Hanya ada pada musafir. Jamak dia bukan hanya ada pada musafir. Dia ada 4 jamak ni. Pertama, boleh jamak kerana musafir. Sama macam qasar. Yang kedua, boleh jamak kerana hujan. Yang ketiga, boleh jamak kerana sakit. Yang tu ada khilaf. Yang keempat, boleh jamak kerana manasik haji, nak buat haji, time-time haji tu. Itu pun ada khilaf. 4 boleh jamak. Qasar tak ada. Qasar satu je, iaitu musafir. Hujan boleh tak? Sebab hujan nak musafir, nak qasar, nak pendekkan 4 jadi 2, tak boleh. Qasar hanya ada satu keadaan, iaitu musafir. Jamak ada 4 boleh buat. Cuma yang kita tahu ketika musafir saja. 3 kita tak ngaji. Dalam kitab kita tulis satu. Satu lagi. Tak apalah, kita bahas satu lagi. Selain dari jamak tu pula, jamak-jamak ni selain daripada jamak kerana musafir, jamak kerana apa lagi? Dia kata ni, dengan sebab ada hujan. Dengan sebab ada hujan. Sebab hujan lah. Iaitu jamak takdim saja. Tak boleh buat jamak takhir. Hanya jamak takdim saja. Iaitu Zuhur, Asar masuk dalam Zuhur, ataupun Isyak masuk dalam Maghrib. Jamak takdim saja antara Zuhur dengan Asar, atau antara Maghrib dengan Isyak. Apa tujuannya jamak takdim? Ini bukan kata kena pergi musafir tadi. Tak ada musafir duduk tempat kita. Duduk sini. Boleh buat jamak takdim. Kena buat sekali. Pernah try? Siapa pernah try jamak takdim kerana hujan? Tak pernah. Lama-lama hilang syariat ni. Sebab orang tak amal. Lama-lama tak tahu lah, lama orang tak mengajar lah, tak payah. Lama telur tak tahu, sedangkan syariat ni ada. Jadi kena amal lah. Tapi tengok syarat dia apa. Jamak takdim buat Zuhur. Tapi itulah payah juga, kena mari mengaji dulu.
Imam akan bagi tahu lah, kita akan buat jamak takdim ya. Tak musafir mana? Mesti jawab gitu. Musafir salah satu syarat. Hujan pun boleh. Hujan ke ni? Kita buat jamak takdim. Jamak takdim macam mana? Kita lepas sembahyang Zuhur terus kita sembahyang Asar. Lepas tu nanti kita tak payahlah sembahyang Asar dah. Walaupun kita duduk lepak kat rumah. Tengok TV, no problem. Tapi kena cukup syarat dia. Kena buat kurang-kurang sekali. Sekurang-kurang sekali kena buat. Syariat Nabi. Nabi buat, kita tak buat. Hebat sangat kita. Nabi buat. Jadi bila ianya syariat, sekurang-kurang buat sekali. Supaya kita dinamakan orang yang mengamalkan syariat. Kita sugi pakai kayu tu. Kayu arak tu. Pakai sekurang-kurang sekali. Serban yang belit kurang-kurang pakai sekali seumur hidup. Barulah kita nama orang yang mengamalkan. Kepiah kurang-kurang pakai sekali. Melampau tu kepiah. Jubah kurang-kurang pakai sekali. Apa semua yang Nabi ajar semua kurang-kurang sekali. Sebaiknya teruskanlah, tapi sekurang-kurangnya pakai sekali. Dan begitu juga bila ada syariat jamak takdim ketika hujan, kurang-kurang buat sekali. Okey. Macam mana ni? Kerana bila hujan basah menyebabkan nanti tak datang dah jemaah. Sebab tu boleh jamak takdim kerana hujan. Walaupun nanti asar masuk nanti hujan berhenti dah. Tak apa. Kita akan bahas bab tu nanti. Okey. Yang jamak takhir tak boleh buat kerana hujan tadi, dan tak boleh qasar, tak boleh buat dua. Hanya boleh empat sama jamak takdim. Kelulusan ini diberi, kebolehan rukhsah ini diberi untuk orang yang sembahyang jemaah di tempat yang jauh dari rumahnya. Jauh ni subjektif. Jadi jauh ni maksudnya apa jauh? Dia bukan jauh 3 km. 1 km jauh tak? 200 meter? Dekat lah tu. Tak, dia bukan kira gitu. Jauh ni dia ada takrif dia sendiri. Sebab kalau ada orang kata 5 km baru jauh, ada orang kata 100 meter jauh. Ada orang kata sebelah masjid rumah dia jauh. Lepas tu dia tak mari masjid. Jauh. Kalau mengakak tu, 2 jam orang sampai. Kalau mengakak. Kalau berlari kejap aja. Sebab dia kata jauh. Nak buat macam mana? Suka hati dia. Sebab jauh dekat ni, dia mana ada kadar tertentu, dia subjektif. Jadi, apa maksud jauh ni? Maksud jauh dia akan bahas sekejap lagi. Maksud jauh. Pertama, di tempat rumah dia dengan tempat solat jemaah tadi tu jauh. Jadi lagi kita bahas apa maksud jauh. Yang kedua, ringsa ia di jalan. Ringsa ni bahasa Johor ni. Mana ada geng Johor tak? Ringsa maksud apa? Ringsa. Tak ada geng Johor sini? Oh Allah, sini pun tak ada orang Johor. Dalam live ada tak orang Johor? Dalam live ni bahasa ada banyak orang Johor. Ringsa. Sebab kitab kita Johor ni daripada Johor. Ni silibus sukatan pelajaran Johor ni, sekolah agama Johor. Terbaik kitab ni. Sampai kita belajar sampai ke faham. Itulah ringsa. Mungkin kalau sebut saya nak sebut lain sikit, ubahlah bahasa Johor macam mana tahu, ringsa ke ringsa macam itulah. Kita sebut ni ringsa. Dalam live ada apa maksud ringsa? Orang dalam live ada ni maksud ringsa apa? Ringsa. Dan ringsa di jalan. Ringsa, apa ringsa? Ringsa ni, tapi kadang-kadang orang Johor tak tahu. Orang Johor lama-lama ya duk guna, orang tua-tua Johor ya pakai bahasa ni. Dak sekarang ni pakai dah. Ringsa ni meringsa. Apa dia panggil? Rimas kot. Tak selesa. Rimas. Macam tak selesa, macam ataupun rengsa ataupun belengah kot kata. Belengah boleh kot. Belengah. Jadi kita sambung bab ringsa tak ringsa lepas azan nanti. Ringsa.
Sebab itulah dalam kita mengaji kitab, kita kena kenal pengarang, bahasa pengarang. Ada kitab macam Syekh Arsyad Al-Banjari. Nak tak nak, orang yang nak baca kitab tu, nak belajar kitab tu, dia kena ada kamus Banjar. Mesti kena ada. Macam Sabilal Muhtadin, kena ada. Sebab yang karang tu Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Dia tak masuk banyak, tapi mesti ada istilah-istilah yang dia pakai. Kalau kita mengaji kitab Syekh Daud Al-Fatani, kita kena ada kamus Fatani, bahasa Fatani. Dia ada beza. Kalau kita mengaji kitab macam Johor ni, tak banyak pun ada. Saya rasa dekat 10 juga bahasa Johor dia buat masuk. Maksud itu, dia memang ada orang Johor. Kalau kita mengaji kitab yang dikarang oleh tok guru orang Perak, kena tahu juga bahasa Perak sedikit. Kena ada kamus tu. Sebab kita kena kenal tuan pengarang ni. Jadi kalau dobek saya ni, meringsa tu, rimas tak selesa. Rimas atau tak selesa. Kadang-kadang bukan semata-mata kita kena tahu bangsa dia je ataupun bahasa dia. Kadang-kadang kita kena tahu dia duduk kat mana. Ada, saya ingat satu kes, apabila seorang ulama ni, dia belah-belah Jawa sana lah, belah Indonesia, Aceh kot, tentulah belah-belah sana. Dia kan kitab, maka baca kat kitab tu, dia kata kat situ ketam nipah haram makan. Haram. Kita baca kitab-kitab daripada ulama-ulama Fatani, ketam nipah, Fatani tu termasuk tanah Melayu lah sekali. Masa tu lah, tahun beberapa ratus tahun lepas. Dia kata ketam nipah boleh makan. Kalaulah kita baca gitu je, sebenarnya boleh makan ke tak boleh makan? Bila bertentangan gitu, kita kena kaji pengarang orang mana. Lepas kita tahu dah dia orang mana, bangsa mana, dia duduk kat mana, kita kena pergi tempat dia duduk. Dan kita kena cari ketam kat situ. Maka asalnya macam jadi pertentangan, dia panggil tanakut, berlaku pertentangan. Akhir sekali ulama yang terkemudian selepas pada tu, yang ni cerita 300 tahun lepas, kitab tu mungkin dalam 100 tahun lepas ke 50 tahun lepas ke, ulama yang waktu tu, kita nak tahu kenapa dua ulama besar, malah dua ulama besar tu berkawan satu zaman dan berkawan dua-dua tu, tiba-tiba hukum yang berbeza. Ada khilaf ke? Ketam nipah ada kata haram ke? Maka dia pergi ke belah-belah sana lah, saya tak tahu belah jauh, belah Aceh ke belah-belah Indonesia sana, cari ketam nipah yang dimaksudkan di kampung itu. Ketam nipah yang dimaksudkan di kampung tu, semua dia punya jari dia tu, tangan kaki dia tu, semua tajam. Pergi pula di belah-belah Yala, Fatani, beli di sana, cari dia punya kaki tu ada yang tajam, tapi ada beberapa, berapa sangat, 4 ke 8 ke, kaki dia yang tak tajam, yang leper gitu. Yang kata boleh makan, yang kaki leper. Yang kata tak boleh makan, kaki tajam. Okey, kaji lagi, kenapa tak boleh gitu? Kerana yang kaki tajam, habitat dia bukan dekat air. Sebab Allah cipta binatang, dia mesti kena dengan habitat. Kita elok ada 2 kaki, sebab kena dengan habitat kita. Kalau badan kita 300 kilo dengan 2 kaki besar ni, patah kaki. Ada binatang besar-besar 4 kaki memang sesuai. Ada yang ada tanduk, guna untuk apa tanduk tu? Ada yang ada gigi yang tertentu untuk dia mamah, contohnya macam lembu, cuba tengok gigi dia, elok sesuai untuk makan rumput, dia sesuai. Dan lembu, dia tidak boleh berenang, tak sesuai badan dia untuk berenang, sebab tu dia duduk atas darat. Tapi kalau ikan, begitu sesuai pula untuk berenang, kenalah bila Allah cipta. Jadi bila Allah cipta ketam yang kata semua kaki straight,
Maknanya dia bukan habitat di air. Sebab kalau dia habitat di air, macam mana dia nak berenang? Straight semua. Tenggelam lah. Jadi kenapa yang di Patani ni dia punya kaki lepeh, ada yang lepeh, saya tak ingat, ada rasa 6, 3 lepeh, yang lain tajam juga lepeh. Kenapa lepeh gitu? Sebab habitatnya di air, baru boleh berenang lepeh gitu, macam tu. Pengayuh gitu. Maka sebab tu yang boleh makan, sebab habitat di air. Sebab tu lah tak boleh makan, kerana yang tajam tadi tu. Maka yang kita panggil, rupa-rupanya kat kita ni panggil, yang kata tajam tu dia panggil ketan batu. Kita panggil ketan batu. Kita tak panggil ketan nipah. Mereka panggil ketan nipah. Sebab duduk kat tepi-tepi nipah. Jadi kalau kita tengok, bukan baca kitab ni sekadar baca gitu aje. Kena kaji juga pengarang dia. Duduk di mana, orang macam mana, malah perangai macam mana pun kita kena kaji juga. Kadang-kadang perangai dia gitu, maka hukuman berat apa ni, kerah ni, hukum haram, berdosa terus. Haram contohlah dalam bab-bab tertentu lah, sikit lah sharing. Okay, jadi kelulusan ni, rukhsah ini diberi untuk sembahyang jemaah di tempat yang jauh dari rumah. Apa maksud jauh daripada rumah? Berapa jaraknya? Nanti dulu. Dan ringsa ia di jalan disebabkan hujan itu. Dengan sebab hujan, jadi basah, jadi tak selesa, jadi rimah, gitulah basah baju dia tu bila dia berjalan dekat hujan tu. Bukan suruh berjalan. Dia nak bagi tahu kadar hujan tu banyak mana. Kadar hujan tu, ada tu hujan lebat, ada hujan tak lebat. Ada orang kata hujan macam ni lebat, ada orang kata tak lebat lagi. Payah nak sebut. Kalau jalan, jadi rimas. Ada hujan, jalan okey je. Yang renyah-renyah, yang macam bun je, tu okey je jalan. Dia tak rimah pun. Tapi ada, tak nampak macam lebat, tapi rasa, faham? Tak selesa tu. Sebab basah. Jadi maknanya, tak semestinya lebat hujan tadi. Janji, kalau jalan tu basah. Dan bila basah, dia jadi tak selesa, jadi rimas. Jadi basah baju, melekat habis. Contohnya, gitu, okey? Yang mana menjadikan kasut dan kainnya basah. Jadi maksud jauh adalah kalau dia berjalan nak balik rumah dia basah, tu jauh. Jadi berapa jauh sangat? Mungkin 100 meter kira jauh lah kot. Kalau betul-betul hujan tu 100 meter lah kot. Dia tak sebut 100 meter, saya yang sebut. Cuma biar dimasukkan jauh tu. Kalau jalan menyebabkan basah. Okay. Itu sekadar dalam nak menentukan lebat mana dan jauh mana. Tapi dia naik kereta pun boleh. Habis tu kata tadi, rimah tadi, itu anggar-anggar kepala je. Maksudnya, dia datang naik kereta, naik helikopter lagi datang kat situ. Contoh lah, naik helikopter terus. Kan sekarang kan pakai naik helikopter kaya-kaya belaka, naik helikopter terus, parking depan tu. Memang tak kena langsung hujan. Kita tengok, hujan ni. Zuhur dah masuk, hujan ni. Boleh tak nak buat jamak? Dia kena fikir macam mana? Kalau balik nak pergi ke rumah dia, basah tak? Basah. Hujan macam ni, serabut tak? Serabut. Itu bukannya dia tu basah, bukan. Dia anggar-anggarkan. Kalau macam tu, tak boleh lah kalau dia pakai payung. Taklah rimah, taklah basah. Macam tu tak boleh lah buat kalau pakai payung. Bukan. Dia nak bagi tahu jauh, dia bagi tahu basah sebab hujan tu, nak bagi tahu suruh kita anggarkan. Hujan tu lebat mana. Itu nak beritahu tu. Tak semestinya kena basah. Kalau kena basah, tak boleh lah nak sembahyang jamak sebab dia dah balik basah. Takkan nak datang balik. Jadi tak logik lah. Faham tak? Okay? Ada syarat. Syaratnya ada hujan pada awal kedua-dua sembahyang. Syarat pertama, hujan kedua-dua sembahyang. Zuhur hujan, asar pun hujan. Awal masa tengah takbir tu hujan. Dua-dua tu syarat. Zuhur masa takbir tu Allahu Akbar, hujan waktu tu. Satu, masa takbir asar nanti hujan. Okey, dua-dua hujan, syarat pertama. Dan di antara keduanya dan pada salam sembahyang yang pertama. Okey, syarat pertama hujan pada takbiratul ihram solat pertama. Itu syarat pertama. Yang kedua, ketika takbiratul ihram sembahyang yang kedua hujan juga. Yang kedua. Yang ketiga, salam yang pertama. Salam yang pertama hujan juga. Salam yang pertama tu salam sembahyang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi pada sembahyang zuhur tu, sembahyang yang pertama.
Hujan. 3 tu mesti hujan. Okay, mesti hujan. Hujan tahap mana ni? Tahap tadi tu lah yang kata tak renyah-renyah sangat kalau pergi jadi basah tu. Okay, 3. Tetapi tidak mengapa, syaratnya 3 aja. Tidak mengapa jika hujan itu berhenti di pertengahan sembahyang yang pertama. Tak kisah dia berhenti dekat dalam pertengahan sembahyang yang pertama Zuhur tadi, tak kisah. Atau pertengahan yang kedua, tak kisah. Ataupun dia berhenti lepas habis sembahyang dua-dua, pun tak kisah. Yang syaratnya 3 je. Hujan masa takbir yang solat pertama. Ni khilaf juga. Ada ulama kata tak juga gitu. Tak apalah, kita ambil bacalah kitab kita. Takbir solat yang pertama hujan, takbir solat yang kedua hujan, takbir salam solat yang pertama hujan. 3 je. Tengah-tengah tu berhenti, tak apa. Contoh, kita buat contoh maksimum. Contoh maksimum. Takbir sembahyang Zuhur ni, Allahu Akbar, hujan. Allahu Akbar. Okey. Hujan, betul berhenti. Tak berhenti. Tak hujan. Diam lah. Sembahyang. Masa salam, masa tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hujan balik. Okey, hujan. Habis baca assalamualaikum warahmatullahi. Tu salam solat yang pertama tu. Okey, settle lah. Lepas tu hujan. Bangun, sembahyang asar pula. Allahu Akbar, hujan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Boleh. Tu maksud dia tu. Tak ada masalah. Tu dia maksud dia. Ataupun lepas habis 2 sembahyang nak balik, hujan berhenti. Loh, hujan berhenti. Boleh je datang asar masjid je lagi. Tak apa. Sah dah. Sebab dah lepas. Okey, tu maksud dia. Dan lagi, ada syarat lagi. Disyaratkan niat dalam sembahyang yang pertama tertib dan mualat. Ada 3. Dalam sembahyang yang pertama wajib niat. Yalah, jamak takdim kan niat dalam sembahyang yang pertama. Ini syarat jamak takdim. Sebab dia memang boleh buat jamak takdim aja. Solat pertama. Itu jamak takdim kena niat dalam solat yang pertama. Bermula daripada takbiratul ihram sehingga salam. Okey, itu bahas balik benda yang sama aja. Yang kedua, tertib. Okey, tertib. Maksudnya sama juga, itu syarat jamak takdim. Kan kena tertib. Maksud tertib tu kena buat zuhur dulu baru asar kan. Maknanya tak payah sembang lah, memang tu jamak takdim punya syarat. Yang ketiga mualat. Berturut-turut. Memanglah mualat tu syarat jamak takdim kan. Jadi syarat tu syarat yang sama lah. Syarat ni. Sebab dia buat jamak takdim. Cuma ada satu lagi syarat yang tak tulis. Ni kena dhabit. Syaratnya dia mesti buat berjemaah. Solat yang kedua. Solat yang kedua tu mesti jemaah. Syarat pertama tak syarat jemaah. Solat Zuhur tu. Solat asar tu. Jamak takdim yang asar tu mesti berjemaah. Kalau tak berjemaah, tak sah. Iyalah, apa tujuan dapat jamak takdim kerana hujan? Tujuannya kerana nanti waktu asar kalau hujan lagi tak boleh datang jemaah. Tiba-tiba sembahyang jamak takdim kerana hujan, solat yang kedua tak jemaah. Apa cerita? Tujuannya tak kena tujuannya. Jadi kerana tu solat yang kedua mesti jemaah. Sedangkan jamak takdim yang musafir tak syarat jemaah. Tak syarat. Jamak takdim kerana hujan, solat yang kedua tu, asar ataupun isyak mesti jemaah. Disyaratkan untuk berjemaah yang kedua. Okey, solat yang kedua. Solat yang pertama tak syarat. Tapi pelik pula. Solat yang pertama sembahyang seorang. Solat kedua jemaah, pelik pula kan. Jadi cuma syaratnya begitu. Solat yang kedua mesti berjemaah. Apabila solat yang kedua mesti berjemaah, maka secara automatik wajib niat imam atau makmum lah. Niat kat mana? Dalam takbiratul ihram. Jadi kena tambah satu lagi. Dalam takbiratul ihram tu, solat yang kedua ni. Sahaja aku solat fardu asar. Okey? Fardu asar, imaman atau makmuman tu wajib. Mesti. Sedangkan imaman atau makmuman kita dah mengaji sebelum ni. Tak wajib dalam takbiratul ihram. Sunat aja dalam takbiratul ihram. Dia boleh niat imam, boleh niat makmum sehingga maksimum imam rukuk kan. Ini perbahasan lama. Cerita lama tu. Imam tak perlu niat imam pun sah. Walaupun kat belakang dia ramai makmum. Tapi dalam masalah ni tak boleh. Dia kena niat imam atau niat makmum. Sebab apa? Sembahyang kedua mesti berjemaah. Bila mesti berjemaah, kenalah niat imam atau makmum dalam takbiratul ihram. Tu kena dhabit, dia tak tulis situ. Kemudahan ini diberi kepada mereka yang sembahyang berjemaah di masjid atau di surau atau di tempat jemaah, musalla saja. 3 tempat je boleh, ataupun tempat orang berkumpul untuk sembahyang saja. Kat rumah tak boleh buat. Dia yang hukum asal masjid. Kemudian dikiaskan kepada surau, kemudian dikiaskan kepada musalla, balasah dan sebagainya.
Yang mana solat berjemaah yang didirikan di tempat tu, dia tak boleh buat di rumah, buat jemaah di rumah tak boleh. Tak boleh. Buat jemaah kat rumah tak boleh. Kenapa lepas sembahyang Zuhur tu bangun ni nak sembahyang asar, hujan, tak boleh, kat rumah tak boleh. Di tempat sembahyang yang kena keluar pergi sembahyang. Ya? Kerana jikalau ia balik ke rumah, mungkin aja, bukan semestinya, mungkin tidak akan pergi ke masjid lagi. Mungkin aja lah. Dan tak, lepas habis sembahyang berhenti hujan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, habis. Habis kita bab jamak takdim kerana hujan. Masuk kita perbahasan akan datang sembahyang Jumaat. Allah, sembahyang Jumaat pula. Ngaji bab sembahyang Jumaat, syarat-syarat sembahyang Jumaat. Nak kira 40 orang sembahyang Jumaat tu main boleh kira je ke? Oh, ramai ni. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, 40 sembahyang. Adakah gitu ataupun ada syarat-syarat tertentu? Ada syarat, bukan boleh main kira gitu aja. Masuk sembahyang Jumaat akan datang. Tangguhlah kita sudah dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.